Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik Tingkatan 5 KSSM untuk tajuk 5.2 pembesaran. Okay, so kita discuss kat sini. Okay, yang ni cikgu ambil daripada textbook Okay, apakah maksud keserupaan? Okay, keserupaan objek geometri. Okay, gambar di bawah menunjukkan model rumah yang serupa dengan rumah yang sebenar. Okay, hal ini bermaksud model rumah tersebut mempunyai bentuk yang sama dengan rumah sebenar walaupun saiznya berbeza. Okay, apakah sifat yang terdapat pada keserupaan dua objek? Okay, so dekat sini kita belajar pembesaran. Okay, so dekat sini modulasi minda. Okay, untuk modulasi minda aktiviti yang kita buat di kelas mengenal keserupaan objek geometri. Okay, kat sini kita pakai pembaris dengan protektor lah. So pembaris protektor, so kita ukur gambar rajah tu Okey, segitiga first kali kita ukur sudut. Okey, sudut juga pakai warna merah lah. Okey so sudut A kat sini kita ukur. So kita akan dapat 60 guna protektor Okey, sudut B kita ukur. Okey, kita dapat 45. Sudut C kita ukur, so kita dapat 75. Okey, sudut P kat sini. Okey, ni cikgu pakai double line so ni sama sudut dia Okey, sudut kat sini pun 60 darjah juga. Sudut dekat sini okey 45 darjah. Sudut dekat atas 75 darjah. Semua ada darjah ni Okey, seterusnya panjang sisi. Okey, AB 1 2 3 4. So panjang dia 4. BC 1 2 3. So dekat sini 1 2 3. BC ni 3. Okey, CA 1 2 3 juga. So 3 kat sini. Okey, PQ 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 dekat sini. So dekat sini 1 2 3 4 5 6. Kat sini 6. RP 1 2 3 4 5 6. So 6 juga. Okey, jadi nisbah dia PQ 8 bahagi dengan 4. So dapat 2. 6 bahagi dengan 3 dapat 2. 6 bahagi 3 dapat 2 Okey, ni daripada aktiviti yang kita buat lah. Dia ni yang cikgu ringkaskan yang mudah lah. Okey, hasil daripada modulasi 3 tu didapati dua objek geometri ni adalah serupa. Okey, apabila sudut sempadan dia sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Nisbah sempadan dia pun sama juga 2. Ni nisbah dia semua 2. Okey, ni gambar dia sudut sini sama dengan sini. Okey, yang ni sama dengan yang ni dan C ni sama dengan R lah. Okey, so kita tengok exercise kita tengok exercise yang mudah, contoh yang mudah lah. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, tentukan sama ada setiap pasangan geometri berikut adalah serupa. So cikgu pakai warna biru adalah serupa. Okey, kita semak sama-sama yang A Yang A kita ada 79. So kat sini kita ada 79. So kat sini ada 47. Okey, satu segitiga kita ada 180. So 180 tolak dengan 79 tolak dengan 47. So dekat situ pelajar akan dapat sudut dia 54. So sudut dekat sini 54 darjah. Okey, so kita ada sudut 54. Okey, ni sama dengan yang ni
sama 54. So sudut dekat sini automatik kita tahulah 47. Jadi tentukan sama ada pasangan berikut adalah sama. Ya, sama sama. So cikgu tulis kat sini sama. Tu point dia lah. Okey, untuk soalan B. Soalan B kita tengok sudut dia kat sini. Okey, dia dah bagi 100, 120, 120, 100 saya ni sama, senang. Sama senang cuma panjang dia kat situ lah. Okey, kita tengok sudut dulu kat sini. Berapa nilai sudut yang kita dapat? Okey, untuk soalan B ni. So kalau kita kira ni pentagon lah. Okey, pentagon. So 5 sisi 540. So kita kira dulu sudut kat dalam So 540. Okey, kita tolak dengan 120, tolak 120. Okey, tolak dengan 100 dengan 100, 200. So kita akan dapat jawapan dia. So kita kira dulu 540 tolak dengan 240 tolak dengan 200. So kita dapat sudut dekat sini 100 100. Sama sudut dekat sini 100. Okey. So dekat sini sama Jadi sama dekat sini. Sudut kat sini 100, sudut kat sini 100. Jadi pasangan geometri berikut serupa tak? So serupa. Ataupun kita juga boleh nisbahkan dia. Nisbah. Okey, contoh yang panjang ni kan. 8 dengan 10. Okey, 8 dengan 10. Okey, ataupun 9 dengan 6.4. Kita nisbahkan dia. So sama je jawapan dia Okey, ataupun contoh dalam buku tu dia tulis, dia bagi pada kita dekat sini AB. Okey, AB nisbah dengan AB kat sini AB nisbah dengan PQ. Okey, sama dengan BC. So BC kat sini dengan QR. QR. So dekat sini sama aja. AB ni berapa? 9 per dengan. Okey, kat sini 7.2. Sama dengan. Okey, BC pun sama juga BC. So BC dekat sini 9 dengan 7.2. So kita dapat 5/4. Sama Kita sama ada kita ambil sudut ataupun ambil nisbah lah. Okey, so dia sama. Okey, kita tengok seterusnya. Soalan C. Soalan C ni sama tak? Kita tengok secara random dah tahu tak sama. Tak sama Maksudnya nisbah BC ni kalau kita buat kan. Okey, kita buat nisbah AB mestilah nisbah dengan RS. So maksudnya kat sini 6 per dengan 10. Okey, 6 per 10 nisbah dia. So 3/5 lah, kita kecilkan dia. Okey, lepas tu AD dekat sini. Okey, nisbah dengan PS. So 6 per dengan 12. So 1/2. Jadi nisbah dia ni cikgu pakai warna merah Jadi nisbah dia dekat sini tak sama. Nisbah dia 3. Kenapa ni? Okey, ni nisbah dia tak sama. Okey, tak sama. Tidak sama senang. Tidak sama. Okey, so dekat bawah ni solution dia lah. Solution untuk pembesaran yang tadi kita discuss. Okey, so latihkan diri dekat sini. Latihkan diri, adakah pasangan berikut serupa? Okey, kita semak dekat sini mudah. So kita kira A dulu dah. Cikgu tunjuk contoh A. Okey, kita pakai warna biru
So kalau kat sini sudut 90, so automatic sudut dekat sini 60. So sudut dekat sini 30. Sama tak? Sudut dia semua sama tak kat sini? Soalan cikgu. Ni sudut 90 ni sama tak? So sama. Okey, gambar A ni dia sama. Mudah So untuk nombor 1A ni dia sama sama, atau term kat sini dia guna serupa lah. Serupa. Okey, untuk yang B, sama ke tak sama? So kalau kat sini 50, so automatic sudut kat sini 50. Okey, so 50 kat sini automatic 80 lah. Okey, so bila dia sama dekat sini ni, kalau semua panjang sisi dia sama, sudut dia 60. Kat sini 60, kat sini 60. Jadi serupa tak? Tak serupa. Tidak serupa. Serupa. Mudah Okey, untuk C, cikgu terang lagi satu lah. C, serupa tak? Okey, kita tengok sekali imbas So kalau dekat sini 110, so dekat sini automatic kita tahu kat sini mesti 70 lah. Sekejap, 110. So kalau kita sambung, okey guys, kat sini 110, kat sini 70. So kat sini pun 110 110. So kat sini okey 70 juga 70. Sebab hasil tambah sudut setentang kat sini mesti 180. So senang. Okey, jadi kita tengok kalau dia sama panjang kat sini 60. So kat sini pun mesti 60. So dekat sini kalau 60 kat situ, so kita panjang macam ni Okey, 60 kat sini 120. So kat sini pun 120. Jadi sama tak kat sini? Tak sama. So sudut kat sini 60, sudut dekat sini 70. Tak sama Tak sama. Okey, selain daripada tu kita boleh nisbahkan dia. Nisbah kat sini 15 dengan kat sini lah. Okey, kalau kita buat nisbah 15 dengan 9. Okey, kita dapat 3 kali 5, 3 kali 3. So 5/3. Ni nisbah yang ni lah. Okey, kalau sebelah sini 6 dengan 10. Okey, 10 per dengan 6. So kalau kita kecilkan 2 kali 5, 2 kali 3. So dekat sini 5/3. 10 dengan 6. So 5/3. So kalau dekat sini kita tengok nisbah dia sama, tapi sudut dia berbeza. Okey, bila sudut berbeza, okey, jadi kita buat dekat sini tidak serupa 5 point, sekejap, kita confirm 5.2a tidak serupa. Sepatutnya kalau nisbah dia sama dekat sini tapi sudut dia berbeza, so dia tidak serupa lah. Tidak serupa. Okey, untuk yang D tu pelajar boleh cubalah. Cuba. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 2 exercise, tentukan pasangan objek yang serupa dalam rajah di bawah. Mana sama? Untuk soalan nombor 2, A ni sama dengan apa? Tengok secara ringkas pun kita dah tahu A sama dengan I. Yes. Tu tengok ringkas, secara ringkas je. Okey, kalau B ni sama dengan mana? Ringkas je. Okey, automatik tahu B dengan G. Ni 3, kat sini 4, kat sini 4. So dia boleh kira lah kat situ. Okey, kalau lagi apa yang kita ada,
F tak ada. Okey, kita ada D. D automatic sama dengan F. So settle Okey, apakah hubungan antara keserupaan dengan pembesaran? Apa hubungan dia? Bagaimana memerihalkan pembesaran? Okey, kita tengok gambar ni. Ni pelajar-pelajar. Okey, A, B, C 1, A, B, C 2, A, B, C 3 masing-masing adalah image A, B, C. So yang ni image dia Yang ni ada image ni, yang ni adalah image ni. So A, B, C tu adalah objek lah. Objek. So kita tahu kat sini di bawah suatu pembesaran. So dekat sini objek. Ni adalah image dia. So kecil jadi besar. So pembesaran lah, kita tahu. Automatik tahu pembesaran. So pembesaran dia, faktor skala tu kita kira kat sini. Okey, yang ni bahagi dengan yang ni lah. Okey, kita dapat faktor skala dia. Sama juga yang ni bahagi dengan yang ni. So yang ni kita akan dapat kecil lah. Lebih kecil, pembesaran dia lebih kecil daripada 1 lah. Okey, so dekat sini dia refer. Pelajar boleh isi kat sini aktiviti di kelas. Ataupun okey, kejap lagi cikgu tunjuk jadual dia Okey, kita sambung. Pembesaran ni adalah suatu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu sudut tetap dengan satu nisbah mala. Titik tetap dikenali sebagai pusat pembesaran. Okey, nisbah mala ni dikenali sebagai faktor skala lah. So kalau sebut saja pembesaran dia link lah. Biasanya kalau soalan periksa pelajar akan tulis pembesaran. Okey, pelajar mesti tulis faktor skala dia berapa. Faktor skala berapa pada pusat. Berapa. So dia ada 3 So 1, 2, 3. So pelajar kena tahu Okey, kita tengok exercise dia. Bukan exercise ni jadual dia lah. K lebih besar daripada 1. Faktor skala dia lebih besar daripada 1. Okey, dekat sini dia kata apa? Size image dia. Mesti image dia lebih besar daripada objek. Kalau K sama dengan 1 ni sama size lah. Automatik. Kalau K antara 0 dengan 1, dia image dia mesti lebih kecil daripada size objek. Okey, kalau K dia 0 hingga negatif 1, jadi dia lebih kecil. Okey, tapi dia berada di sebelah yang bertentangan sebab nilai dia dah jadi negatif kat situ. Kalau K negatif 1 sama saiz, tapi dia setentang. K lebih kecil daripada 1, lebih kecil daripada negatif. Kalau negatif ni kita cerita negatif, dia mesti bertentangan. Semua point dia bertentangan. Kat situ tentang. So ni setentang tapi lebih kecil. Kalau ni kalau sama, setentang sama lah. Kalau lebih kecil daripada negatif 1, so dia dah setentang. Okey, tapi dia image dia lebih besar. Okey So dekat sini kita tengok contoh yang dia bagi pada kita. Contoh ni mudahlah contoh. Okey, kita bincang sama-sama. Contoh, so gambar kita dah ada So cikgu highlight sikit warna hijau. Okey, raja di sebelah menunjukkan 3 objek image-nya di bawah transformasi pembesaran. Okey, perihalkan pembesaran. Okey, dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran. Tadi cikgu dah terang point dia kat sini mesti ada pembesaran. Mesti ada faktor skala. Faktor skala berapa, mesti ada pusat berapa. Pada pusat, okey, berapa nilai pusat. Okey, contoh dia objek ABC. Objek dia ABC.
So sekarang ni kita tengok ni objek, yang ni adalah image. So biasanya kita akan cantum lah. Kalau ABC yang A prime ni menunjukkan image lah, A ni menunjukkan objek. So kita cantum bucu dia. Cantum bucu, ringkas je. Okay, kita cantum semua bucu dia. Cantum semua bucu dia ni. Cikgu kalau mesti pakai pembaris so dia akan dapat titik kat sini. Titik kat sini tak tepat okay, kalau titik yang tepat mesti 01 lah. Kat sini kosong kan ni. Ni negatif 1, 2, negatif 2, negatif 1. So pada pusat negatif 2, negatif 1. Okay, faktor skala dia kita kira panjang ni. So kalau cikgu besarkan lah. Cikgu besarkan sikit lagi. Senang Okey. So nak kira pembesaran kita kira. So kita kira kat sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dekat sini 1, 2, 3, 4. So faktor skala dia 6/4 lah. Ataupun kita kecilkan dia 3/2. So kita tahu 3/2 ni nilai K dia mesti lebih daripada 1 lah. Jadi image dia mesti lebih besar. Ni image lebih besar daripada objek. Senang. Boleh? Boleh Okey, so settle untuk soalan yang pertama. Okey, untuk soalan RSTU. So cikgu padan dululah. RSTU kita tengok. RSTU ni adalah objek. Kita tahu yang ni adalah image. Okay, so kita cantum dia. Cantum semua bucu dia. So cikgu pakai warna kuning. Boleh. So kita cantum bucu dia cantum semua bucu dia. Yang ni dengan yang ni lah. So dekat sini dia dah sediakan point dia kat sini ni. Patutnya kena So yang ni kat sini. So dia dah bagi point kat situ ringkas. So yang ni sekejap. Salah ni point dia ni. Okey, so cikgu tak ada pembaris kat sini So cikgu sambunglah yang ni dengan yang ni. So bila kita laju sikit. Okey. So yang ni mestilah dengan yang bawah. Okey, ni titik dia. So sekarang ni pembesaran faktor skala pada titik ni untuk A yang ni Kalau untuk B, kuning tak nampak pula kuning. Okey, untuk yang B. So kita tahu pusat dia dekat situ. Pusat ni berapa ni? 11, 12, 13, 13, 10. So pembesaran okey, faktor skala berapa kita tengok sekejap lagi. Pada pusat koordinat dia kat sini 13, 10. 13, 10. Faktor skala kita dapat daripada mana? Kita kira kat situ. So bila kita kira, kita tengok cikgu besarkan. So dekat sini image dia 1. So objek dia 3. Image bahagi dengan objek 1 bahagi dengan 3. So dekat sini 1 bahagi dengan 3. So bila 1 bahagi 3, jadi nilai dia antara 0 dengan 1 Jadi image dia lebih kecil. Image lebih kecil dari objek. Okey, so boleh pelajar Okey, so yang ni secara ringkas lah untuk soalan pembesaran ni lah, pembesaran
So yang ni solution dia yang dalam buku. So macam-macam kaedah dia tunjuk Okey, so dekat sini solution dia. So pelajar boleh buat latihkan diri 5.2 ni lah. So dekat sini kalau kita tengok secara ringkas R ni adalah image, ni image, ni objek. So kita tahu, kita cantum bucu dia. Kita cantum bucu dia, kita tahu terus. Kalau perihalkan pembesaran ni, mesti pembesaran faktor skala pada titik berapa kita cantum. Okey. So yang ni settle yang ni settle. Cikgu tunjuk agak contoh satu. Okey. So sekarang ni image. So kita cantum. So ni jawapan cikgu. Okey, so kita cantum dia bucu dia. So kat sini ni sebenarnya kalau kita tengok secara kasar, so dia cantum kat sini ni. Di titik ni. So kat sini negatif 4, 1, 2, 3, 4. So negatif 4, 4. Ni pusat dia. Pusat pembesaran. Faktor skala kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. So faktor skala 6/2. So 3 lah faktor skala dia. So kalau kita nak jawab pembesaran faktor skala 3 pada pusat negatif 4, 4. So pelajar boleh cubalah ambil pembaris, ukur betul-betul ke situ. So dapat secara ringkas. Macam ni senang dia cantum semua, kita tahu dah pusat pembesaran dia kat sini. So pusat dia 6, negatif 5. 6, negatif 5. Senang. Okey, faktor skala dia image 1, 2, 3, 4. 4 bahagi 2. So faktor skala 4 bagi dengan 2. So dapat 2. So senang. Pembesaran faktor skala 2 pada pusat 6, negatif 5. Okey, so yang ni mudah Yang ni mudah. Yang ni pun senang. Cantum ke sini je. Ni objek, yang ni adalah image. Boleh dapat. Yang ni objek, yang ni pusat pembesaran dia. Okey, faktor skala tu kita kena kira lah. Kita kena kira. Okey, yang ni pun sama juga. Cantum image. So settle Okey, bagaimana menentukan image dan objek pada suatu pembesaran? First kali kenal pasti pusat pembesaran, kenal pasti faktor skala, lepas tu lukisan unjuran. So kita unjur sambung semua sekali ni. Lepas tu kita lukis image. Okey, so senang. Okey, yang ni negatif. Bila negatif dia mesti terbalik. Senang. K dia negatif, image dia lebih besar dan terbalik. Setentang lah, bertentangan kalau kita tengok jadual tadi. Okey, so yang ni senang. Yang ni perlu, yang ni dia minta pelajar lukis belajar lukis. So yang ni cikgu akan rakam lah. Cikgu rakam guna telefon nantilah. Okey, cikgu nak terang satu-satu guna pembaris untuk video cikgu seterusnya lah. Yang ni cantum semua bucu. So dekat sini pelajar boleh buat latihkan diri 5.2C. So settle untuk pembesaran pembesaran. So itu saja video cikgu kali ni. Okey, seterusnya kita buat exercise lah. Kita buat exercise. Okey, exercise tu cikgu bincang exercise ni cikgu bincang dalam video cikgu yang ketiga lah. Okey, sebelum kita masuk gabungan transformasi. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih.